channel. So hari ini saya akan bawakan beberapa kisah seram. Sebelum saya mulakan cerita pada hari ini, saya mau mengucapkan selamat hari raya bagi yang beragama muslim. Sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini karena subscribe itu berharga bagi saya. And guys, kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh hantar ke email yang ini. Nanti saya akan bawakan di video yang akan datang. Without any further ado, let's get into the story. So, kisah yang pertama ini adalah kanak-kanak ikut di belakang. Saya ingin perkenalkan diri sebagai Inang, bukan nama sebenar. Saya ingin berkongsi kisah dengan semua. Kisah seram ini berlaku ketika saya sedang menuntut di sebuah pusat pengajian awam di negeri Pantai Timur, di mana kita tidak boleh sebut. As always, macam biasa ya guys. Kehidupan saya pada mulanya seperti biasa. Tiada apa yang aneh, malah saya tidak sedikit pun menyangka yang akan mengalami kisah yang dikualifikasikan sebagai kisah seram sebenar. Saya seorang pelajar yang suka berada di kampus sehingga lewat malam. Perkara ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak menuntut di Brigad Ijazah. Ia turut dipraktikkan ketika belajar di Brigad Master. Amazing ya guys. Pencerita kita ini sangat amazing. Pada suatu petang, saya dan seorang kawan bercadang untuk membuat penulisan tesis kami sehingga pukul 10 malam. Petang itu, saya ingin mengambil wuduk bagi menunaikan solat asar. Ketika saya sedang membasuh muka, saya seperti merasakan ada sesuatu yang sedang memerhatikan saya. Saya menyelesaikan wuduk dan apabila saya melihat cermin di hadapan saya dapat melihat kelibat berwarna hitam laju keluar ke arah pintu tandas. Saya terkejut dan menoleh ke belakang. Siapakah kelibat yang berlalu pergi? Dan saya dapati tiada siapapun yang berada di belakang saya. Saya berjalan keluar dari tandas dan terus menuju masuk ke bilik Swiss Zah. Ya, saya tidak tahu itu ruang apa. Bagi yang beragama Islam boleh komen di bawah ruang apakah itu. Ketika dalam perjalanan ke bilik siswa Zah, saya seolah-olah sedang diikuti oleh sesuatu di belakang. Tanpa menoleh, saya mempercepatkan langkah. Saya menunaikan solat azhar dan terus menyambung tugasan. Saya hanya berdiam tanpa menceritakan kisah misteri yang baru saya alami tadi kepada kawan saya. Malam semakin larut, sedar tak sedar hampir pukul 11 malam, kami mengemaskan barang-barang dan bersedia untuk balik ke rumah. Saya menanyakan hal itu hanya setakat itu sahaja. Sekembali saja ke rumah saya, membersihkan tubuh dan terus berehat. Saya merasa trauma dan seakan ada yang sedang melihat saya pada tingkat atas rumah. Dalam keadaan terapung, bilik saya di tingkat atas. Apabila saya berada di rumah di tingkat bawah, sering melihat kelibat berlari menuruni anak tangga. Dan ketika saya membuat kerja, saya dapat rasakan ada yang melihat saya di belakang. Apabila saya menoleh, tidak ada apapun yang kelihatan. Keadaan ini berlarutan dan menyebabkan saya nekat untuk mengetahui apakah yang mengganggu saya. Satu malam saya tidur awal untuk bangun semula menunaikan salat qiyam, memohon agar Allah memberi petunjuk. Setelah selesai solat, saya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan seorang budak kecil, kelihatan lelaki berumur sekitar 5 tahun. Kanak-kanak lelaki itu tidak berbaju dan tubuhnya berdaki ya guys. Rambutnya pendek dan kelihatan botak.
Seluarnya diperbuat daripada kulit kayu dan diikat di pinggang. Kanak-kanak lelaki ini suka mengikut saya dan sentiasa berada di sisi saya walau kemana saya pergi. Dalam mimpi itu saya turut melihat susuk seorang wanita muda, remaja dan seorang wanita dewasa. Mereka berdua memimpin tangan kanak-kanak lelaki ini. Keesokan hari saya berjumpa dengan seorang ustadz dan selepas saya dirawat saya berasa sedih dan sayu. Perasaan saya seperti rindu pada seseorang yang telah pergi meninggalkan saya, namun saya tidak tahu itu siapa. Keadaan saya tidak tamat di situ ya, malah semakin bertambah teruk. Saya tidak dapat tidur awal di malam hari dan sering ketakutan tanpa sebab. Suatu hari, saya tidak ke kampus dan saya mendengar suara memanggil nama saya. Bila saya membuka pintu bilik, tiada siapa. Kemudian saya berbaring semula di katil. Ketika saya melihat ke pintu bilik saya melihat susuk tubuh berwarna putih dan berambut putih panjang hingga ke pinggang. Rambutnya lurus dan rapi. Muka susuk itu tidak kelihatan karena dia menundukkan wajahnya. Saya ketika itu sudah agak itu bukan manusia dan ia adalah jin. Saya pun tidak menghiraukan dia. Dia menghampiri saya dan duduk di sebelah saya. Saya memejamkan mata dan menarik selimut. Tidak mau melayan si dia yang begitu bersungguh-sungguh untuk berkenalan. Apabila saya membuka mata dan melihat ia masih di sebelah saya, dan saya katakan, "Jangan kacau saya lagi." Tiba-tiba saya melihat ia pergi ke pintu bilik dan hilang bersama helaian yang panjang. Jadi dia bercekikannya. Mau saya demo bercicikan macam itu hantu, saya tidak mau lah sebab nanti kamu ketawa saja. Kamu try lah di rumah. Hihihi. Seturangnya. Saya terus bangun, mengemaskan barang-barang keperluan dan terus keluar dari rumah. The end. The next story adalah tentang hantu rumah Zaza. Kira hantu di rumah si Zaza lah. So, salam. Yes, di sini dia tulis gua seperti gua. Tapi saya tidak mau pakai perkataan itu. Saya ubah kepada saya. Oke guys, untuk lebih ramah. Oke. Ini saya nak ceritakan kisah berlaku zaman saya belajar dahulu. 2007 kot. Kejadian ini masa saya lepak rumah sewa best friend saya, Zaza. Masa tu cuti weekend, biasalah cari tempat bergembira. And lama pula tak jumpa si Zaza ni. Zaza ni duduk dengan student. And kalau weekend memang rumah tu dia akan duduk sorang-sorang. Sebab semua balik kampung. Penghuni rumah tu ramai jugalah. Tapi silap saya dalam 8 orang. Lebih kurang begitulah termasuk si Zaza ni. Rumah jenis teres 2 tingkat. Hari Sabtu, saya dengan Zaza keluar ke Bukit Bintang. Biasalah untuk budget tak banyak kan. Tapi hati melonjak nak shopping. Jiwa muda. Walaupun duit 100 atau RM1 tetap nak jalan cuci mata kan. Bibi ialah nama tempat tersebut, okey? Sampai rumah pun sekitar jam 11 malam. Memang sunyi je. Rumah sebab dah sedia maklum semua balik kampung. Buka lampu tingkat bawah. Dan menuju ke bilik Zaza di atas. Biasalah kalau dah perempuan ni dah beli baju harus balik tak sabar-sabar nak cuba pakaian tersebut. Jadi saya sejukkan badan sekejap dan mandi. Sebab keluar dari pagi kot. Mestilah bau hapak kan. Something tu. Jadi kita mandilah dulu.
stop try tes baju baru Kang, bau pula baju tuh, ya kan? Bilik air Zaza ni bersambung dengan bilik sebelah. Tapi manalah saya nak poci, nak buka dan jengukan. Mandi je lah macam biasa. Lepas mandi, berkamban dan kain batik, saya ternampaklah si Zaza Nestil mencuba-cuba baju lain yang dia beli. Saya malas nak pakai baju tidur dulu. Sembang-sembang, and tiba-tiba Zaza duduk sebelah saya dan peluk lengan saya. Menggeletar pula tuh. Zaza, ini dialek Zaza, kau dengar tak bunyi itu? Saya, bunyi apa? Ada bunyi kat bawah. Housemate kau baliklah tuh, relax lah. Tak, aku tahu dorang takkan balik malam ni. Esok Ahad kot. Alah, adalah tuh tertinggal barang ke apakah? Tak. Aku tahulah budak rumahku. Tolong nak, aku takut. Si Zaza ni dia menangis dan ketakutan. Saya cuba tenangkan diri, padahal dag-dig-dug jantung sendiri, takut kan? Jadi tak pernah kot saya lalui situasi macam tu. Cuba tenangkan si Zaza ni, sebab saya fikir kita kena tenang dan mengawal keadaan, dan bukan keadaan mengawal kita. Suruh Zaza istighfar dan mengucap dan baca apa surah yang kami masing-masing tahu. Tapi dalam keadaan macam tu memang tunggang terbalik lah apapun yang kita baca. Yang bestnya, terdengar pula dengan kaki naik tangga. Sebiji macam kaki manusia. So, saya a bit tenang lah yang juga, sebab memang saya yakin housemate dia yang balik. Saya bisiklah cakap, confirm lah housemate kau. Tapi Zaza ni still menangis dan geleng-geleng kepala. Dan terdengar pula bunyi gugusan kunci jatuh betul-betul depan bilik pintu si Zaza ni. Tapi masa tu pintu bilik memang dah kunci since kita orang masuk bilik tu. Saya dan Zaza masing-masing terdiam. Mata saya balik-balik memperhatikan bawah pintu. Kot-kot kalau nampak bayang-bayang, salah manusia kan. Itu firasat saya sajalah, tapi memang tidak ada bayang-bayang pun. Kau dah kunci pintu bilik air bilik sebelah? Aku memang tak usik. Kalau kau dah kunci-kuncilah tu. Aku takutlah nah. Elok je lepas tu, dengar pintu bilik sebelah macam terbuka. Saya dengan Zaza dah berpandangan. Aku dah cakap housemate kau balik tu. Tiba-tiba terdengar pula pintu bilik air bilik sebelah macam ada orang pulas tombol. Tahu kan yang bunyi bila kita terkunci bilik and try pulas-pulas, tombol berharap tiba-tiba tombol kunci itu terbuka aja. Serius, saya memang takut dan masing-masing muka saya dengan Zaza ni pucat. Kalau toreh pun tak ada rakot, sebab lama pula menentang tu main pulas-pulas tombol gedegak di situ. Bunyi batu kena tingkap bilik, nasib tak pecah. Terus bunyi tu stop. Rupa-rupanya boyfriend si Zaza yang campak batu tu. Dia bagi salam depan rumah dan lama tapi tak ada yang jawab, padahal rumah terang benderang dan motor Zaza ada di depan rumah tu. Yang dia pergi belakang, panggil-panggil pun tak dengar. Campak batulah situationnya. Dan benda tu dah tak ada kacau, stop macam tu je. Nasib boyfriend dia datang kan. Kalau boyfriend si Zaza ni tak datang, confirm keluar dia bilang. Dah lah tingkat atas, kau nak lompat dari mana? Nak lari dari mana kan? Takkan nak lompat pula Kang, mampus pula. Nasib lah korangnya Zaza. So guys, itu saja cerita pada hari ini. And jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini sebagai tanda penghargaan bagi saya. And kalau kamu sudi untuk hantar
cerita seram kamu boleh hantar ke email yang ini. Nanti saya akan bawakan di video yang akan datang. And guys, see ya. Be careful.